الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia seseorang akan segala rukunnya rukun sembahyang dan segala syaratnya syarat sembahyang dan segala sunatnya sunat sembahyang, dan dibezakan, dan ini padahal dibezakan tiap-tiap satu itu, tiap-tiap satu daripada segala rukun dan segala syarat dan segala sunat daripada yang lainnya, yang lain bagi tiap-tiap satu. Bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Kaifiyah itu hak asal bahasa Arab. Kalau kita kaifiyah, kita dah kaifiyah je dah. Dia asal kaifiyatun. Itu asal kaifiyah. Terjemahan Melayu kaifiyah. Cara. Kaifiyah tu bahasa Arab, asal dia gitulah kaifiyatun. Kalau bahasa Melayu kaifiyah. Cara sembahyang, yang mana terdahulu di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui kaifiyah sembahyang. Kita terdahulu sekarang ni pembicaraan adalah berkaitan dengan syarat bagi sembahyang. Contoh yang terdahulu, syarat sembahyang menutup aurat. Kita kena balik daripada tajuk asal hak mula-mula kita. Tajuk asal mula-mula kita di bawah tajuk Kitabus Salah. Di bawah tajuk Kitabus Salah. Kita jangan lupalah dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, kalau kita nak cari tajuk Kitabut Taharah tidak ada. Dalam kitab kita ni nak cari Kitabut Taharah tidak ada. Dimulai dengan Kitabus Salah. Kitabus Salah. Kemudian pergi kepada Babuz Zakah, Babus Siyam, Babul Haji wal Umrah. Di gitulah kitab kita ni. Dia tidak ada Babut Taharah. Dia kebanyakan kitab ulama akan datangkan tajuk Babut Taharah ataupun Kitabut Taharah.
Lepas habis babut taharah ataupun kitabut taharah, barulah disusuli dengan babus solah ataupun kitabus solah. Pergi kepada babus zakah, babus siyam, babul haji wal umrah. Babus zakah faham tak? Babus siyam puasa. Babul haji wal umrah dah tanya tu. Tapi dimulai dengan babut taharah. Kemudian babus solah. Ini kebanyakan kitab fiqh di kalangan ulama mutaqaddimun dan ulama mutaakhirun, ulama terdahulu, ulama kemudian pun sama. Mereka akan memulai babut taharah satu tajuk khusus. Sebab taharah adalah syarat utama untuk sah sembahyang. Taharah adalah syarat utama untuk sah sembahyang. Maka taharah buat satu tajuk suku. At-tahur miftahus salah. Bersuci adalah anak kunci kepada semayang, Nabi kata. Jadi taharahlah syarat semayang yang paling besar sekali. Maka dalam kebanyakan kitab fiqh dia ada tajuk khusus kitabut taharah ataupun babut taharah. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibyan tidak ada. Tajuk tu tidak ada. Di bawah didatangkan tajuk yang pertama sebab di awal kitab Hidayatus Sibyan membicarakan berkaitan dengan akidah. Jangan lupalah tu. Pembicaraan berkaitan dengan akidah. Selesai bicara akidah, kalau hak Jawi masuk muka surat 8. Barulah masuk tajuk fiqh. Tetapi dimulai dengan kitabus salah. Bukan kitabut taharah. Ini jarang-jarang kitab seumpama ni. Di antara kitab yang seumpama ni adalah kitab Fathul Mu'in. Gitu juga. Dia tidak ada tajuk babut taharah ataupun kitabut taharah. Tapi kebanyakan kitab memang dimulai dengan babut taharah ataupun kitabut taharah. Dia ialah ada hikmah masing-masing lah. Ada sebab masing-masing. Yang mana kenapa dalam kitab kita ni tak ada kitabut taharah. Sebab kadang-kadang orang kita memahami bahawa babut taharah tu tajuk lain, bukan bicara bab semayang. Tak ada, sebab bab lain-lain. Sebagai contoh nyata, babus solah dengan babus zakah, tajuk sama, tajuk lain. Memang tajuk lain. Lepas tu babus zakah dengan babus siyam, tajuk lain. Babus siyam puasa dengan babul haji wal umrah, tajuk lain. Jadi orang kita kadang-kadang faham babut taharah, babus solah, tajuk lain-lain. Kita mari ni nak ngaji hasmayang, nak betul hasmayang. Kita duk babut taharah. Kita bukan nak ngaji taharah, kita nak ngaji semayang. Jadi salah faham kod tu. Jadi dah babus solahnya apa? Babus solah bermula rukun sembahyang ada 13. Kita nak ngaji ya. Jadi babut taharah, kita bukan nak ngaji bab air, bukan nak ngaji bab istinja, bukan nak mengaji bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum, bab haid, bab nipah, bab najis. Kita nak ngaji hasmayang. Dekat pun di semayang, ngaji rukun lah. Walaha, dia dalam semayang ni ada syarat dan ada rukun. Tu sembahyang. Sembahyang ada syarat, ada rukun. Ni dalam kitab kita ni. Dia tak ada tajuk taharah. Dia tajuk solat. Apa dia solat? Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang disedahi dengan salam, dengan syarat-syarat. Jadi semayang ni ada rukun, ada syarat. Rukun ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi semayang merangkumi rukun dan syarat. Jadi rukun dan syarat ni mana dulu yang kita nak kena sempurnakan? Rukun dulu ke syarat dulu?
Syarat dulu. Maka kena ngajilah syarat untuk ngaji semayang. Taharah itulah syarat utama. Taharah tu syarat utama. Jadi kalau kita ngaji bab air contoh, itulah ngaji bab semayang. Sebab air itulah yang digunakan untuk menyucikan daripada hadas kecil, menyucikan daripada hadas besar, menyucikan najis di kita, di pakaian, di badan, di tempat sembahyang kita. Mana? Air alat utama. Kena ngaji bab air. Mana air mutlak, mana air musta'mal. Jadi bila ngaji air mutlak, air musta'mal ni, dah kena tajuk kita mari ni. Kita mari nak ngaji pekoh, nak betul semayang. Sebab sekarang ni jadi tu imam dah. Tak ada tu imam hak lama ni. Nak kena betul semayang. Mari-mari kelah ajar bab air mutlak musta'mal. Dah kena kelah ni, dia kata ni kita nak ngajar semayang. Padahal itulah tajuk semayang. Jadi dia olehkan tajuk lain. Babu taharah, babu solah, babu zakah, babu siyam, babul haji wal umrah. Jadi hal lain memang tajuk lain sungguh. Semayang dengan zakat tajuk lain. Zakat dengan puasa tajuk lain. Puasa dengan haji tajuk lain. Lepas tu taharah dengan semayang tajuk lain. Jadi gitu kau faham. Tajuk lain juga. Dia tajuk suku kan. Jadi kita ada tu semayang kita tak ada. Tajuk taharah tak ada. Dia tajuk solat. Solat ni apa dia? Tadilah rukun dan syarat. Syarat apa dia? Syarat tu taharah. Dia pun mari cerita bab taharah. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Kemudian hadas besarnya apa? Haid, nifas. Kena ngaji bab haid, nifas. Cuma dah kita comelnya, syarat wajib ada berapa? Syarat sah ada berapa? Ni hidayatus sibiang. Memang sesuai sungguh untuk sibiang. Memang sesuai untuk sibiang. Sibiang. Sibiang ni bukan kanak-kanak lah. Orang baru belajar. Tapi makna asal dia memang kanak-kanak. Tapi jangan bukan kanak-kanak gitulah. Tambuh dia orang. Apa kita orang tua hidayah tu sibiang kanak-kanak. Tapi dalam kitab kita dia memang kanak-kanak. Orang yang baru belajar. Kalau sebut kata baru belajar tu orang tak terasa sangat. Kalau sebut sibiang kanak-kanak ni, tak sedap bunyi gitunya. Jadi molek ni dia syarat wajib, syarat sah. Macam dulu ingat ada syarat wajib suci daripada haid dan nifas, syarat sah suci daripada hadas besar. Tengok ni. Dua ni kalau dak ngaji molek, mengarut dua ni. Dia tak tahu dak beza tu. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Suci daripada hadas besar itu syarat sah. Yang jadi wajib semayang kerana suci haid, suci nifas. Kemudian apabila wajib nak semayang kena mencukupkan syarat sah. Syarat sahnya suci daripada hadas besar. Suci daripada haid dan nifas, kering haid, kering nifas. Suci daripada hadas besar, pergi mandi wajib. Yang mewajibkan semayang bukan mandi wajib. Yang mewajibkan semayang adalah apabila kering haid, kering nifas. Sehingga kan belum sempat nak pergi mandi, masuk waktu lain. Hak waktu hujung tu, hak sudah kering haid nifas, cukup syarat wajib, kena semayang juga. Dan waktu habis dah ni, wajib qada. Bapanya saya baru nak pergi mandi, bang waktu lain. Saya mandi pun belum lagi. Kenapa saya kena qada? Sebab awak sudah wajib. Sebab syarat wajib sudah cukup. Tapi saya tak sempat mandi. Bukan mandi itu yang menyebabkan kita wajib. Mandi itu untuk mencukupkan syarat sah semayang. Yang mewajibkan semayang adalah suci haid, suci nifas. Kering tu yang mewajibkan kita semayang. Tapi kalau semayang tu lambat lagi, zuhur kat orang, kita kering pagi ni, disunatkan mandi segera. Tak mandi lagi pun tak apa. Kalau tak mandi pun ambil semayang dulu sebagai sementara. Tapi zuhur lambat lagi tak apalah. Tapi kalau kering pukul 4.30, asal 4.40 contohnya. Itu panjanglah, sempatlah mandi. Kalau kata asal 4.40, kering 4.38 contoh. Maksud bila ayah ke bang asal zuhur kena qada. Sebab apa? Sebab 4.38 kita sudah cukup syarat wajib. Kewajipan zuhur atas batang tekak kita. Tapi kita pergi mandi, kita tak salah sebab kita bukan melengohkan mandi.
Makna walaupun semayang kita tak sempat nak buat, kita wajib qada, tapi qada kita bukan berdosa. Sebab kita bukan lengoh-lengoh, pukul 4 dah kering. Wak mai. Tu salah kita. Tu salah kita. Tapi kalau last minute, biasa bawang kering sungguh, kita pun nak pergi mandi cepat-cepat. Waktu nak habis dah ni. Tengah-tengah mana orang bangsa. Zuhur kena qada. Ni syarat wajib dengan syarat sah ni. Beza dua tu. Tengok bahala. Kering hujung waktu gitu pun waktu tu kena qada. Ada ke nak tangguh-tangguh, nak lengoh-lengoh, nak periksa-periksa, nak sahih-sahih, biar kering. Sekarang ni sahih tak lagi kering. Masuk kapal putih, keluar kapal putih ke tak? Memang dah. Dah memang dah, sahih apa lagi? Sahih dah. Nak tunggu sahih. Tunggu dulu boleh kata. Ni semua ni tak erti syarat wajib dengan syarat sah ni. Ni. Mana kita kata tak ngaji Datuk Sebiang lah. Tapi dalam kitab Datuk Sebiang ni, semua kitab ada belaka. Cuma dalam kebanyakan kitab, dia bubuh nombor berapa adalah syarat sah. Syarat sah ada 5. Syarat sah ada 4. Syarat sah ada 9. Dia beza tu cara bilang je. Faham tak? Beza tu cara bilang. Sama je. Dia beza hanya cara bilang. Faham tak ni? Ada kitab, dia bubuh 1 nombor. Suci daripada hadas dan najis. Dia bubuh nombor. Jadi bilangan syarat sah sikit. Kitab lain pula, suci daripada hadas kecil besar 1 nombor. Suci daripada najis 1 nombor. Jadi 5 biasanya. Ada yang kitab tak. Suci daripada hadas dan najis. Dia buat dua tu pada 1 syarat je. Jadi bilangan syarat jadi kurang. Tapi sama je. Macam rukun semayang lah. Kita je rukun 13. Ada kitab rukun 14. Ada kitab rukun 17. Rukun 14 dah selama kini saya semayang beramal dengan rukun 13 je. Jadi rukun tak cukup, dia ada 14 ni. Dah sama je, cara bilang je. Ada rukun 17, sama je. Cuma kita rukun 13 ni, contohnya rakaat serta tamakninah, iktidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk antara sujud serta tamakninah. Itu rukun 13. Rukun 14 pula rakaat, tamakninah tak sebut, iktidal, sujud, 2 sujud, duduk antara sujud, dan tamakninah pada 4 tempat. Pada rakaat, pada iktidal, pada sujud, pada duduk antara dua. Dia nombor untuk tamakninah. Jadi 14 campur 1 jadi 13 campur 1 jadi 14. Tu je. Kita 13-nya tamakninah tak ada nombor, ditupang je. Rakaat serta tamakninah, iktidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Jadi tamakninah ni rukun. Tapi nombor dia mana? Nombor dia tak ada. Lepas tu kita tamakninah 1 rukun suku. Kena buat nombor suku lah. Hak 17 pula tamakninah tu dia wisesa. Mula-mula rukun yang apa? Rukun yang kelima. Rukun yang kelima rakaat. Rukun yang keenam tamakninah dalam rakaat. Rukun yang ketujuh iktidal. Rukun yang ke-8 tamakninah dalam iktidal. Rukun yang ke-9 sujud 2 kali. Rukun yang 10 tamakninah dalam sujud. Rukun yang ke-11 duduk antara sujud. Rukun yang ke-12 tamakninah dalam duduk antara sujud. Jadi rukun 17. Tu je cara bilang. Iyalah sebab tamakninah dalam rakaat rukun lain, tamakninah dalam iktidal rukun lain. Jadi 17. Itu cara bilang. Sama dengan syarat sah. Syarat sah dibilang tak sama, tapi sama je sebenarnya cara bilang. Cuma dalam kitab nak sebut, dia hanya sebut nombor syarat sah. Syarat wajib tak sebut nombor. Dah kitab kita sebut nombor. Syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Disebut nombor.
Syarat wajib yang pertama Islam, syarat wajib yang kedua berakal, syarat wajib yang ketiga baligh, syarat wajib yang keempat suci haid dan nifas. Tapi kalau kita ngaji dalam kitab lain, dia susun ayat pasal lain. Bermula sembahyang wajib atas orang Islam yang mukallaf, yang suci haid dan nifas. Dia buat gitu je. Jadi pendek. Sembahyang wajib atas orang Islam yang mukallaf. Dan mukallaf ni dua syarat mukallaf ni. Berakal serta balik. Ya ni. Dua dah sini. Dan orang yang suci haid dan nifas. Wajib sembahyang pada orang gini. Hak tak wajib sembahyangnya orang kafir, orang kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang nifas. Tu ada wajib sembahyang. Orang yang tidak dapat menyempurnakan syarat sah, kekal kewajipan. Gitulah. Kena faham molek kat sini ni. Saya ada dengar dalam rakaman orang tu, dia ngajar pekoh mengaru. Adalah. Orang ngajar pekoh mengaru. Dia tak ngaji, dia kata laduni je. Tak ngaji. Perempuan yang tak wajib semayang adalah perempuan haid, perempuan nifas, perempuan istihadah, perempuan wiladah. Allah, hak tu tak wajib semayang. Perempuan istihadah tak wajib semayang juga. Ni ngaruk lah ke ni. Perempuan haid tak wajib semayang, perempuan nifas tak wajib semayang, perempuan istihadah, perempuan wiladah dah wajib semayang. Perempuan istihadah tak wajib semayang juga. Gua ni ni hak peseng ni lah. Peseng tak belajar ni goreng. Pandai goreng. Faham goreng? Bukan goreng kat dapur tu. Learning. Jangan main learning. Orang sebut bawang. Bukan bawang merah, bawang besar tu. Membawang. Mengumpat lah. Bawang. Sebut bawang. Bawang putih, bawang merah, bawang besar. Tu dah lah ni. Ayat lain yang main. Bawang tu maksud lain. Goreng maksud lain sekarang ni. Bukan goreng dapur tu. Goreng tu dia buat ceramah, mengarut. Sekali kena tipu lah orang. Goreng dia. Dia nak kata mana? Learning. Cakap pandai boleh ngajar jadi ustaz. Pandai pula ngatok sedap-sedap sikit, orang pun suka dengar. Sedap dia terasa pas ke dalam ni. Tu kan dengar pula. Jelira dia kata ni. Jelira sungguh lah kena goreng dia orang. Jelira. Orang istihadah pun tak wajib semayang. Ni hak pesel-pesel mengarut. Orang semelih binatang macam kalau masa korban tu kan, orang semelih, disemelih. Pisau tu dibasuh tak? Tak basuh. Kalau dia celup dalam air sebeldi tu tak boleh basuh gitu. Pisau jadi najis. Semelih pula binatang kedua tak sah semelih, haram makan daging. Sebab pisau najis. Ni hak goreng ni lah, hak ngajar goreng ni. Anda panggil goreng ni. Dah pisau tu najis, darah tu kan najis. Sekarang ni lepas disembelih yang pertama, pisau yang ada darah najis tu tak basuh. Dia cuma pergi celup dalam beldi. Tak bersih buat gitu. Lepas tu pisau tu kekal najis, diserap pula binatang yang kedua. Semelih dengan pisau najis, maka tak sah semelih, makan daging tu hukumnya haram. Sebab pisau tu najis. Ada ni. Macam-macam. Ada. Walaha semelih ni janji benda tajam. Kalau kita katalah benda tajam tu tulang. Benda tajam tu tulang. Tulang ni ada suci, ada najis. Tulang yang suci daripada binatang yang kita sembelih. Kalau binatang tu tidak disembelih, tulangnya hukum najis. Walaupun tulang lembu sekalipun. Kalau lembu tu tidak disembelih sebab dipanggil bangkai. Apabila bangkai, semua di tubuh dia termasuk tulang dihukum bangkai najis. Kalau tulang tu lembu yang disembelih, tulang tu suci.
Kalau dulu disembelih dengan tulang. Kalau tulang daripada bangkai lembu, sah sembelih. Tulang tu najis. Memang tulang tu najis. Tapi sah sembelih walaupun tulang tu najis sekalipun. Ni dululah disembelih dengan tulang. Tulang najis. Sah ada masalah. Dia syarat dia bukan kata sembelih dengan alat yang suci. Bukan. Tapi dia punya goreng tu lah. Jadi payah juga. Awak pesel-pesel gini ni. Jadi syarat wajib jaga molek, syarat sah jaga molek. Kemudian syarat sah dia pun nak hurah satu-satu. Yang terdahulunya syarat sah menutup aurah. Sekarang ni syarat sah yang ke-8 mengetahui kaifiah sembahyang. Syahdang ni syarat sah yang ke-8 mengetahui kaifiah sembahyang. Jangan lupa tajuk lah. Jadi kita di atas tu faslun bermula menutup aurah, itu syarat sah yang ke-7. Syani syahdan mengetahui kaifiat sembahyang, syarat sah yang ke-8. Syarat sah yang ke-9 dalam kitab kita ni menjauhi daripada barang yang membatalkan sembahyang. Jadi di bawah tu faslun bermula yang membatalkan sembahyang 21 perkara. Ni. Sebab apa syarat sah sembahyang? Memelihara, menjauhi daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi di bawah tu tajuk dia perkara yang membatalkan sembahyang. Ni kena ingat. Pembicaraan kita adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Jadi yang minggu lepasnya menutup aurah. Cuma dalam kitab kita ni menutup aurah dibahagi pada 3 bahagi. Lelaki, yang kedua perempuan kafir, perempuan hamba, yang ketiga perempuan merdeka. Lelaki ada 3 aurah, perempuan hamba ada 3 aurah, perempuan merdeka ada 4 aurah. Ingat tak minggu lepas? Kalau buat ujian minggu ni boleh jawab tau. Dah ni comel dah dia buat ni. Kan buat kamu gajah dah minggu lepas kan. Aurah lelaki 3, aurah perempuan hamba 3, aurah perempuan merdeka 4. Yang bezanya perempuan merdeka ni aurah di dalam sembahyang. Itu je bezanya. Sebab aurah perempuan hamba dalam sembahyang hanya antara pusat dan lutut. Jadi tak ada nombor untuk aurah dalam sembahyang bagi hamba. Adapun bagi perempuan merdeka ada satu aurah yang beza, iaitu aurah di dalam sembahyang. Jadi perempuan merdeka ada 4 aurah. Yang pertama antara pusat dan lutut. Ni hak banyaknya. Perempuan merdeka antara pusat dan lutut ni banyaklah. Mana? Di hadapan perempuan Islam, di hadapan lelaki mahram, di hadap atau pusat dan lutut, di hadapan perempuan Islam, di hadapan lelaki mahram. Yang ketiganya seorang diri. Ni aurah perempuan merdeka hak antara pusat dan lutut. Aurah di dalam sembahyang, itu yang nombor 2. Tu lain. Sekalian badan melainkan muka dan tangan. Aurah di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tak ada pengecualian walaupun muka dan tangan. Yang keempat, aurah di hadapan perempuan kafirah, perempuan kafir. Tu. Dia ada 4 pasang aurah bagi perempuan merdeka. Ada. Dia yang tak ada aurah hanyalah antara suami dan isteri yang tidak ada aurah. Sampai ke mati pun tidak ada aurah. Sampai ke mati pun tidak ada aurah. Mana suami boleh memandikan jenazah isteri, isteri boleh memandikan jenazah suami. Itu jumhur. Adapun mazhab Hanafi tak boleh. Sebab apabila mati suami, contohnya bila mati suami, maka sudah
perempuan isteri dia sudah dalam iddah, berarti sudah putus. Jadi isterinya tidak boleh memandikan jenazah suami. Faham tak ni? Isteri tidak boleh memandikan jenazah suami. Sebab apa? Sebab sudah isteri ada iddah tak lagi masa tu. Iddah lagi isteri. Ada iddah, maknanya dia sudah terputus dengan suami dia. Tak boleh nak memandikan. Adapun jumhur mazhab boleh, ada masalah. Cuma yang aulanya, yang utamanya, lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan, itu aula, ittifaq ulama. Ni ada pula kata aula isteri memandikan suami, suami memandikan isteri. Salah. Ittifaq 4 mazhab, aula. Ittifaq ni apa? Sepakat ke-4 mazhab, aula mandi sesama jenis. Aula mandi sesama jenis. Lelaki memandikan, perempuan yang memandikan. Kita maklum kan, Nabi SAW yang memandikan jenazah Nabi adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia ada 2-3 orang sahabat lagi. 2-3 orang sahabat lagi, saya ingat dah nama dianya, hak memandikan jenazah Nabi SAW. Bukan Aisyah radhiyallahu anha yang memandikan jenazah Nabi SAW. Itu maknanya apa? Aula lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Aula ittifaq 4 mazhab. Ni ada kata, dia kata apa? Dia kata sepatutnya kalau suami isteri memandikan, kalau isteri suami memandikan, tidak aula. Cuma mazhab Syafi'i kita dia haruskan. Tapi tidak ada aurah lah. Tidak ada aurah. Sampai ke mati pun tidak ada aurah. Faham tak ni? Tapi tidak aula. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang kata boleh memandikan, suami boleh memandikan isteri apa semua, sebab Nabi pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, lau mutti qabli la ghasaltuki. Nabi kata, lau mutti qabli la ghasaltuk. Jikalau engkau mati sebelum aku, nescaya aku akan memandikan jenazah engkau. Nabi tahu dah dia mati dulu. Tapi Nabi kata jikalau. Lepas tu mazhab Nabi kata jikalau, bukan sungguh. Nabi tak akan cakap kosong. Nabi tak akan cakap benda yang tak boleh buat. Walaupun jikalau. Nabi kata jikalau engkau mati dahulu aku, nescaya aku akan mandikan dikau. Hukum tak boleh ya. Nabi tak cakap benda yang tak boleh. Walaupun atas nama jikalau sekalipun. Itu dalil jumhur. Boleh memandi, suami boleh memandikan isteri, isteri boleh memandikan suami. Gitu je lah. Tapi aulanya satu jenis. Saya pernah dengar tu, dia kata suami aula mandi isteri, isteri aula mandi suami. Ambil mana? Dia kadang-kadang mari orang luar-luar ni, dia mari nak ajar tempat kita. Mari nak ajar tempat kita. Mari nak ajar. Dia kata Terengganu ni apa benda, dia kata. Tu imam salam kedua baru dia salam. Tu imam salam pertama, salamlah segera. Dia main ajar macam dia pandai sangat. Dia pun bukan bidang syariah, pun bidang Quran. Dan kita al-azkar contohnya disunatkan lepas imam salam pertama kita sudah boleh beri salam. Tapi disunatkan kita salam selepas imam salam yang kedua. Kita waktu molek dah. Oh, dia mari nak ajar tempat kita. Dia kata saya pelak di Terengganu ni. Imam salam yang pertama tak beri salam lagi. Imam salam kedua baru beri salam. Dia nak mari ajar, dia ingat ke dia pandai ke? Tapi dia cakap tu confident, berani. Bolehlah kalau orang jenis hak pandai-pandai. Ustaz dan kita al-azkar sunatkan beri salam lepas imam salam kedua. Nak kata mana? Dia berani sebab apa tak kena nyakit dia, baru berani ingat. Kalau orang tanya depan-depan gitu, bukan bidang syariat, bidang Quran. Jangan buat berani-berani gitu mari tempat orang. Oh, mari duduk tikar. Kenapa lepas imam salam kedua baru beri salam? Imam salam pertama kenapa belum beri salam? Ni tengok molek di bidang apa sebenarnya. Kadang-kadang al-hafiz di hujung bidang Quran. Ni cakap bidang hukum hakam ni. Tu bidang lain. Sama dah batas, tapi memang aula. Kita, tapi seingat-ingat saya lah, dulu imam salam pertama kita sudah beri salam.
Ingat tak zaman-zaman dulu? Imam salam pertama kita beri salam. Kenapa jadi kemudian tu imam salam kedua baru beri salam? Sebab apa dia tukar gitu? Tak, memang saya ingat dulu-dulu imam salam pertama kita salam tak? Tak tunggu imam salam kedua selesai. Tapi kenapa jadi kemudian semua masjid sama? Lepas imam salam kedua barulah makmum mulai beri salam pertama. Mari mana dia? Betul lah, betul dah. Tapi betul dah. Dok sekarang ni semua masjid gitu belaka. Bukan semua tempat ada belajar. Kalau kira-kira. Ingat tak dulu? Imam salam pertama kita beri salam tau. Kita dulu. Hari ni lepas salam kedua ni. Dah, sunat dia saja. Dia jadi tukar tu lah. Tak tahu. Dah ingat tak dulu lepas imam salam pertama salam tau. Lepas tu jadi tukar, imam salam kedua baru salam, bukan gitu? Ambil mana pula tu jadi tukar tu? Orang kita payah nak tukar biasa. Dan dia buat kita buat gitu, payah nak tukar dah. Memang tahu pula kemudian. Memang tahu, memang disunatkan lepas salam kedua baru salam. Tapi boleh katakan gitu belaka Terengganu kita ni. Lepas imam salam kedua baru kita beri salam. Jadi salam pertama beri salam dah. Dok sekarang ni dia soal bukan. Dia kata tak betul kita buat. Walah sunat gitu, hak comel dia gitu. Lepas salam yang kedua barulah makmum beri salam. Sama juga. Apabila imam beri salam, kita ada pilihan. Nak beri salam fil hal segera boleh. Kita nak memanjangkan doa walaupun panjang mana pun boleh. Itu pun kita Al-Azkar Imam Nawawi juga. Diambil perkataan Qadi Abu Tayyib Al-Tabari dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi ambil perkataan ni. Qadi Abu Tayyib Al-Tabari, imam beri salam, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak salam fil hal sekarang, ataupun kita nak membaca doa walaupun panjang sekalipun. Tak ada apa-apa. Ni sama juga. Mana boleh. Imam beri salam, kena beri salam segera. Lambat salam dia kata batal semayang. Allah pesen ni kalau kita kata kasar, kau kering. Tak ada. Dia kalau Terengganu kita kasar, kau kering dia ni. Tak, bukan gitu. Terengganu kita. Apa dia kau kering? Tengkorak tu lah. Lepas tu kering. Kan kalau kita Terengganu kan, kalau nak balah-balah kan, kau kering mu. Tu. Bahasa kasar tu kau kering. Habis dah tu. Habis nak marah tu kau kering lalu kan. Imam beri salam, dia masih lagi berdoa. Ni. Tak boleh buat gini. Apa? Ada dua pilihan. Kita nak salam segera ataupun kita nak berdoa walaupun panjang sekalipun. Tak ada masalah. Sebab kita sudah seorang diri. Ada isu. Dah ada tunggu imam-imam. Dah imam selesai dah. Hak kita makmum ni. Hak makmum jangan. Imam tengah solat, kita masih lagi makmum, jangan pisah dengan tu imam. Imam berpindah rukun, kita berpindah rukun. Imam berpindah rukun, kita berpindah rukun. Jangan sampai ke imam berpindah rukun, kita tak bergerak lagi. Imam berpindah rukun yang kemudian kita tak bergerak, rukunnya makruh. Buat kerja tu. Tu kita dalam makmum. Lepas imam beri salam, sudah tidak ada imam, kita seorang diri. Kita nak berdoa sampai pagi esok pun boleh. Faham tak ni? Hak tu dalam kitab. Ni kitab wak masalah. Jumaat cukup 40 orang. Cukup 40 orang. Ni sekarang Jumaat 100 orang. Kan dia syarat soal Jumaat kena 40 kan. Ni kata-kata ada masalah. Kita buah masalah cukup. Makmum 39, tu imam seorang 40. Orang yang bermustautin. Jadi 40 ni dia 40 ni ni pergi pada masalah ni lah. 40 masa takbir kena cukup 40.
Kemudian untuk solat berjemaah, satu rakaat pun boleh dah. Nak mufarakah pun tak apa dah. Dia nak dapat Jumaat, kena dapat dengan imam satu rakaat. Imam naik rakaat kedua, kita makmum ni sakit perut, tak tahan nak tunggu imam ni baca surah panjang. Kita pun mufarakah, kita selesai baca patah sendiri, kita rakaat tidak, tasyahud akhir kita beri salam, kita pergi qada hajat. Tak ada masalah. Dia dapat satu rakaat, dapat Jumaat lah. Anda ni. Dia 40 untuk satu rakaat. Tetapi 40 orang ni dia kena sampai ke salam. Cukup 40 orang. Sama ada sampai ke salam tu berjemaah ataupun seorang diri dah kira lah. Tapi sampai ke salam. Jangan ada batal seorang. Batal seorang, batal habis. Sebab dia 40 orang sepuk-sepuk 40 cukup-cukup. Mana ni 40? Kita cerita 40 cukup-cukup ni. Dia syarat berjemaah serakaat cukup dah. Tapi 40 mesti sampai ke salam dalam keadaan semayang disah. Walaupun disemayang seorang diri. Rakaat kedua dia mufarakah, seorang dia ada masalah tu. Buat masalah dalam kitab. Sekarang ni 40. Cukup-cukup. Orang beri salam belaka dah. Dia ada seorang tak beri salam lagi. Duk tak beri salam lagi. Orang sudah dah baca doa. Balik keluar belaka dah. Dia seorang duk baca doa lagi ni. Ni nak cerita masalah. Tak batalnya. Dia doa gini. Orang balik cepat rumah belaka dah. Tak dan beri salam pun ketuk. Nabi masalah ni mana nak ceritanya lamanya dia tak beri salam. Faham dah ni? Kita nak cerita masalah, nak nampak masalah, maknanya sekarang ni dah faham. Kita mau cerita, tu nak cerita hukum masalah. Jadi maknanya lama mana dia tak beri salam lepas imam beri salam. Lama tak ada apa-apa, sebenarnya dia sah. Tak batal, tak ada benda. Tapi nak cerita bab Jumaat ni 40 orang dengan dia sekarang ni. Ni depan ni 40 dengan dia. 40 ni kena sah sampai ke salam. Jangan pergi ketuk tengah jalan. Tiba-tiba belum sempat dia beri salam, dia kentut. Lepas tu macam mana? Dia pun gerak speaker, makluman untuk semua kampung datang malam Jumaat semula. Sebab apa? Sebab Jumaat tak sah, sebab saya tak ada beri salam, saya kentut. Kena panggil semula dengan tu imam mari semula. Baca khutbah semula. Faham ni? Benda ni tak berlaku. Nak ceritanya, walaupun orang tu baca doa lama sekalipun, sebenarnya tak ada apa-apanya. Nak cerita situ. Jangan duk mikir mana ustaz cerita ni tak berlaku gitu. Nak cerita, walaupun imam beri salam, imam baca doa, imam wirid baca doa, balik ke rumah, dia duduk tasyahud akhir lagi, dia duduk doa lagi. Tak ada apa sahnya semayang dianya. Faham tak? Cuma dah kita nak misalnya, tengok, dah cukup 40. Bak 39 sudah dah semayang. Tinggal seorang, tak beri salam je ni. 40 dengan dia ni. Faham tak? Tiba-tiba dia kentut belum beri salam. Semua Jumaat tu tak sah belaka. Tu kena mari semayang Jumaat semula orang ramai. Tapi nak cerita situ, batal tak semayang dia sebab dia lambat beri salam. Tak. Faham tak? Maknanya bila imam beri salam, makmum ada dua pilihan. Sama ada nak beri salam segera ataupun dia nak berdoa lagi walaupun panjang mana sekalipun. Ni doa imam beri salam, makmum beri salam. Tak beri salam, lambat beri salam batal. Ni masalah belaka ni. Faham tak? Dah tahulah dia peseng sekarang gitulah. Ada orang tanya. Ni semua salah faham belaka lah. Kita apabila kita sudah berpindah rukun, faham tak? Bila kita sudah berpindah rukun, kita sudah tidak boleh kembali balik kepada perkara sunat. Kan gitu? Kita sudah masuk pada rukun berdiri, rakaat yang ketiga, kita terlupa tasyahud awal, kita boleh tak nak kembali pada tasyahud awal? Tak boleh. Kalau kita kembali balik, maka batal sembahyang. Faham tak? Sebab kita sudah masuk kepada rukun qiyam berdiri rakaat yang ketiga. Sini pun ada orang ajar salah. Salah mana? Dia berdiri rakaat kelima. Berdiri rakaat kelima. Rakaat kelima tu rukun apa? Berdiri rakaat kelima lupa. Berdiri rakaat kelima tu rukun apa? Ada rukun? Tak ada, tapi dia buat dengan terlupa, tak batal. Tiba-tiba dia sedarlah rakaat lebih. Ada orang ajar, jangan turun.
Turun batal. Sebab apa? Sebab sudah masuk pada rukun berdiri. Dia kata kau kering ni. Kan tak ni? Berdiri kat kelima tu rukun apa? Itu kalau sengaja batal. Tapi memanglah tidak sengaja. Bila sedar rakaat kelima wajib turun tasyahud serta merta. Tak boleh turun. Tak boleh turun. Orang ngajar ni kata. Sebab dia sudah masuk pada rukun berdiri. Dia kena selesai satu rakaat kelima tu. Ilaha illallah. Tak ni. Ni ngajar belaka ni. Ni reka. Ni bagi goreng-goreng ni. Jadi sudah masuk pada rukun, tidak boleh berpindah balik kepada sunat. Kalau diburundur balik pada tasyahud awal batal. Sebab itu rukun fi'li. Adapun kalau rukun qauli lain. Contoh, kita selesai baca doa iftitah, kemudian kita bismillahirrahmanirrahim, kita lupa nak baca a'udzu. Kita lupa nak baca a'udzu. Dia pun baca Fatihah, dia pun berhenti Fatihah, dia pun a'udzu semula. Dia pun baru sambung Fatihah balik. Ulang Fatihah semula. Ada dia tu ustaz tengah ajar batal. Kenapa batal? Sebab meninggalkan rukun Fatihah untuk mengerjakan sunat a'udzu. Dia kata batal. Hak meninggalkan rukun qauli seumpama tu tak batal. Tak ni. Tapi memang apabila kita sudah bismillah, walaupun a'udzu kita tertinggal tu dengan lupa, a'udzu sudah tidak disunatkan lagi. Sama juga dengan doa iftitah. Kita Allahu Akbar, bismillah. Allah doa iftitah tak baca lagi. Memang kita tidak disunatkan baca doa iftitah. Bila kita masuk dah pada Fatihah, kita lupa doa iftitah, kita lupa a'udzu, tak sunat kita baca doa iftitah tu dan tak sunat kita baca a'udzu tu. Straight Fatihah lah. Hak ni hak berlaku ni dia baca doa iftitah. Kemudian dia terus baca Fatihah, lupa a'udzu, tiba dia berhenti Fatihah, dia baca a'udzu semula. Dia tu ustaz tengah ajar kata batal sebab meninggalkan rukun Fatihah untuk buat benda sunat a'udzu. Tak batal. Tapi memang tidak disunatkan. Bila kita sudah masuk Fatihah, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama Fatihah, kita masuk dah kepada Fatihah, tidak lagi disunatkan kita baca a'udzu. Walaupun a'udzu tu kita terlupa nak baca sekalipun. Terus kalau Fatihah tu diberhenti Fatihah dibaca a'udzu, dia baru mula balik Fatihah. Tidak disunatkan buat gitu, tapi tidak batal. Yang persoalan dia kata orang ngajar kata batal. Dah yuk banding tadilah. Masuk dah pada rukun berdiri yang ketiga, dia undur balik pada tasyahud awal yang sunat, atau memang batal sungguh. Sebab sudah masuk pada rukun fi'li. Hak ni dia sedang membaca rukun qauli. Dia berhenti rukun qauli untuk baca a'udzu yang hanya sunat jua, tak batal. Tapi tak sunat lah buat gitu. Tak buat gitu, tapi kalau buat gitu tak batal. Dia kata batal tu salah. Hukumnya makruh sebab dia akan mengulangi balik Fatihah bismillah tu, mengulangi rukun qauli makruh. Ada ni. Sebab itulah dia bab hukum hakam kita nak ngaji agama ni cermat go. Jangan goreng dia orang go. Goreng dia orang panggil gitu. Macam semalam saya sebut di Masjid Abidin, hak duduk atas kursi tu. Hak duduk dulu baru-baru sujud tu dia kata batas semayang sebab menambah rukun duduk. Tu semua masalah belaka tu. Faham tak? Saya mula tak tahu kisah sebab apa katanya benda yang sama. Kena-kena memang ada dalam rakaman pengajaran. Ada ustaz tu ngajar dia kata batal sebab menambahkan rukun duduk. Faham tak ni? Dia semayang berdiri. Jadi semayang berdiri. Mana berdiri? Dia rokok dalam berdiri. Iktidal dalam berdiri. Kemudian untuk sujud, dia duduk atas kursi. Tapi dia duduk dulu, barulah sujud.
Duduk ni menambah rukun batal semayang. Dak sekarang ni apabila duduk dia sudah menyamai duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud satu rukun fi'li, menambah rukun fi'li batal. Ni semua bukan sudut selalu. Dia rokok dalam berdiri, i'tidal dalam berdiri, sujud dalam berdiri juga. Biar sujud dulu, baru duduk. Gitu. Dah bukan masalahnya timbul. Dia bukan macam ni batal ni masalahnya. Dia kata ni berdiri i'tidal, dia pun duduk dulu. Kemudian barulah hati tu nak kata comel kan dia kata batal ni. Kita comel jangan pakai hak kita. Sekarang duduk dulu barulah tunduk untuk sujud. Jadi duduk ni menambah rukun ni. Faham tak ni? Ada tengok tau? Tak tengok? Selamat. Tak kena goreng. Jadi kata tunduk dululah baru duduk. Tunduk kepada sujud dulu dalam berdiri, barulah duduk. Jangan duduk dulu baru tunduk kepada sujud. Sebab duduk ni dia kira menambah satu rukun fi'li. Dah sebut dah ni kau goreng ni Kang. Kena goreng pula recik kali ni. Ni panggil goreng. Kedok goreng je hari ni. Solat ayat ni hok goreng. Kena goreng kalau gitu. Ya memanglah duduk tak ada masalah. Tak tapi dia royak batal. Bila batal ni satu isu lah jadinya. Benda batal ni bukan boleh benda main-main. Dalam kitab i'anah, kitab Fathul Mu'in lah. Kitab Fathul Mu'in dia ada sebut benda ni. Tapi kita dah buat seumpama ni. Kalau kita buat, kita mayang macam biasa. Kita mayang biasa, berdiri dan sujud macam biasa di latar. Kita daripada i'tidal, kita turun sujud straight kan. Kita turun tu kita berhenti lelah situ sekejap. Contohlah, tapi tak nak rawak gitu. Dia duduk dulu sekejap. Benda baru dari sujud yang pertama. Itu pun dimaafkan, tidak panggil menambah rukun. Tapi orang tak buat gitu. Kalau orang lelah tak tahulah. Tapi mana tak kira lah lelah tak lelah pun, kalau dia buat gitu pun tak batal, tak nak panggil menambah rukun. Faham tak ni? Dia sekarang ni dia i'tidal. Dia nak turun sujud ni, dia turun, dia berehat dia sekejap. Baru dia sujud. Dia berehat sekejap, duduk dia dapat tamat nina. Sekalipun dimaafkan, tak panggil menambah rukun. Tapi tak ada orang buat gitu. Orang ni i'tidal, terus pergi kepada sujud, tak ada duduk situ. Tapi kalau duduk situ sekejap, panggil menambah rukun ke tak? Kalau kita mikir-mikir, lah. Dah i'tidal, kita turun. Dah tamat ninah dulu ni, bukan menyamai duduk antara sujud. Saya bukan menyamai duduk antara sujud. Sama lah. Kan duduk antara sujud. Kan bila tamat ninah je, terhasil rukun duduk antara sujud. Dan ni duduk sekejap tamat ninah ni. Tak panggil menambah rukun ni. Seolah-olah itulah. Tapi dia maafkan. Tapi tak ada orang gitu. Maknanya apa? Tak panggil menambah rukun. Ni setakat duduk sekejap, baru tunduk sujud, dia kata menambah rukun, batal semayang. Tahu tak ni? Tu baik pula tu. Dia sama juga gini. Dia sama. Kita sujud sejadah. Pagi Jumaat. Lepas sujud ada duduk istirahat? Tidak ada. Lepas sujud yang kedua, nak bangun pada rakaat kedua, ada duduk istirahat? Ada.
Kena ada istirahat tau. Mana kita lepas ada sujud yang kedua, kita lepas ada sujud kedua, kita nak naik tu. Duduk betul-betul ni. Tak ada, dia istirahat dia panggil. Daripada sujud yang kedua kita nak naik tu. Betul-betul ni duduk macam lepas ada sujud di mana. Jadi takbirnya panjang lah. Sebab berhenti sekejap panjang lah. Kalau tu imam kot daripada sujud, Allahu Akbar, panjang sebab dia ada duduk sekejap di mana. Dia daripada sujud yang kedua, dia bangun dari sujud dia takbir dah. Allahu Akbar. Ada. Ada duduk istirahat dia panggil. Ada ni. Tapi kalau kita bangkit daripada sujud sejadah, tidak ada. Tidak ada istirahat, tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Tak ada ni. Tiba-tiba kita pergi duduk istirahat. Bangkit dari sujud sejadah, kita duduk istirahat. Kita duduk tu dapat qada tamakninah. Kita kata lama juga duduk. Kita duduk istirahat saat ni tak dapat pun qada tamakninah. Lelah kita nak takbir lah kita. Allah, berhenti lama situ. Hak lah kitanya. Dah. Tapi lepas dia duduk sejadah, dia nak bangun berdiri, dia duduk istirahat yang tak disunatkan. Dia duduk siapa qada tamakninah. Tu nak menyamai duduk antara sujud tu pun dimaafkan juga. Tak panggil menambah rukun. Tapi tak ada rawat gitu. Mana? Ayah, dia tahu silat akak menguap apa? Tak ada apa? Tambah hukum maksud macam mana? Lepas rokok dia tidak. Dia asalnya dia kata tidak. Lepas tu disuruh kita sujud dulu, baru duduk. Dia sebab gitu. Dia kata kalau i'tidal, duduk dulu, baru tunduk pada sujud. Duduk ni menambah rukun batal. Tu kata salah tu, goreng tu. Tak ada apa-apa. Orang pula dia ambil pendek-pendek hok gitu, awak sebor kat orang. Orang ambil pendek-pendek hok gitu, disebor kat orang, nak suruh orang beringat siang ke awak ramai-ramai ni batal. Lepas tu dia ambil sekerat. Sebab apa tu? Nak peringat kat orang. Jangan awak gitu, batal. Orang pun tengok kejutan orangnya. Tapi sedap juga kalau kita ngajar biar batal sokmo. Biar batal sokmo tu. Biar tak ada seorang habuk soh semayang. Sedap kot tau. Batal. Biar dia nyenggeng tepi dinding. Sandal tepi dinding. Nyenggeng tepi dinding. Main duk kukau ni duk tepuk dahi. Main duk gitu sedap juga. Mana? Dah ingat dah. Cik wayak kita kedua. Kita ni kali tak masuk pula syahdang ni. Aku ni cerita hak aurah. Sarah. Ambil molek ni sebab nak jumpa kitab lain payah dah ni. Aurah lelaki ada 3 peseng. Aurah perempuan hamba ada 3 peseng. Aurah perempuan merdeka ada 4 peseng. Aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi. Aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi. Apa aurah dia? Aurah perempuan merdeka, perempuan hamba sama kau, di hadapan lelaki ajnabi. Seluruh badannya. Lepas tu ada kecuali tak?
Ha? Ha? Tengok kitab semula. Kitab ada depan tu. Jangan duduk pergi lari tangkap lain. Ha? Cuba tengok semula. Lepas tu nak alih kitab gua ni. Orang pun lepas pun jawab lain tu. Cuba tengok mula tu kan. Kalau hamba orang sekalipun. Dan jika berhadapan ia perempuan hamba dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekalian badannya badan perempuan hamba. Perempuan hamba pun sekalian tak ada kecuali. Kalau perempuan merdeka sama telah lah. Dia orang merdeka, orang lebih mulia. Tengok pula perempuan merdeka di hadapan lelaki aja di bawah tu. Dan jika berhadapan perempuan merdeka dengan lelaki yang ajnabi, maka iaitu sekalian badannya ada kecuali ke tak? Muka aurah ke tak? Tangan aurah ke tak? Kalau buka apa hukum? Jawab lah. Haram tak tu buka tak tu? Haram lah. Tak? Dah? Mana? Buka aurah apa hukum? Haram. Duduk dulu lah, senang. Ada susahnya. Susahnya. Jangan lagi tajuk ni. Aurah perempuan hamba, aurah perempuan merdeka di hadapan lelaki ajnabi, maka sekalian badannya ada kecuali ke tak? Yang ada kecualinya aurah perempuan merdeka, iaitu sekalian badannya, melainkan muka dan dua tangan jika dalam semayang. Tu ada pengecualian. Muka dan tangan dalam sembahyang. Tetapi aurah perempuan hamba, aurah perempuan merdeka, hamba dalam sembahyang dia hanya antara pusat dan lutut. Kan dah ni? Aurah perempuan hamba dalam sembahyang menghadap Allah Ta'ala hanyalah antara pusat dan lutut. Tetapi aurah perempuan hamba di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan. Hamba pun tak ada pengecualian muka dan tangan. Dan perempuan merdeka sama telah lagi lah. Lepas tu muka aurah, tangan aurah, bukan aurah, apa hukum? Haram. Tua muda tak kira, haram. Lepas tu macam mana hari ni? Tak ada kecuali. Sama je tua muda sama ni, bukan cerita tua muda di sini, sama sahaja. Mana? Saya dah tunduk, tutuplah muka, tutuplah tangan, pakai sarung tangan, muka pakai purdah. Gitulah. Ni sekalian badan ni. Guna. Nak masak lain dah. Cik nak masak lain dah. Nak masak lain dah. Nak masak lain gua ni memang pakai masak lain dah. Tak ada nak dah nya. Cik kata nak pakai masak lain. Nak pakai masak lain gua ni pakai masak lain jak gitu lagi dah. Cik je kabur dah. Tak aja maknanya mas pakai masak lain jak gitu lagi dah. Bukan nak pakai gua ni. Dia yang mana aurah sekalian ni mazhab Syafi'i, pandangan muktamad, dan mazhab Hambali. Al-mar'atu auratun, Nabi kata perempuan ni aurah. Itu pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad, pandangan mazhab Hambali. Pandangan mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi. Adapun pandangan Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i kita juga, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu pandangan Imam Rafi'i. Ingatlah, satu Nawawi, satu Rafi'i. Ni.
Kena ingat nama ni, nak pakai. Satu Imam Nawawi, satu Imam Rafi'i. Yang kita dah pakai ni Imam Rafi'i lah. Imam Rafi'i kita dah pakai ni. Imam Rafi'i yang mengatakan bahawa aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, melainkan muka dan tangan. Muka dan tangan bukan aurah. Tetapi pandangan Imam Rafi'i, jikalau ditakuti fitnah, maka wajib tutup muka. Bukan kerana aurah, kerana dibimbangi fitnah, sebab dia comel sangat. Dia comel sangat. Bila dia comel sangat, maka dia wajib tutup muka. Tutup muka bukan kerana aurah. Tutup muka kerana nak jaga daripada fitnah, bukan kerana aurah. Adapun pandangan Imam Nawawi, muka aurah wajib tutup walaupun tak ada fitnah, walaupun tua macam mana sekalipun. Tu pandangan Imam Nawawi. Ni kitab ni. Ingat baik. Kitab Hidayatus Sibyan ke, kitab Wisyahul Afrah ke, kitab Matla'im Badrin ke, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tidak ada pengecualian muka dan dua tangan. Itu pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun pandangan Imam Rafi'i, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, melainkan muka dan tangan. Pandangan Imam Rafi'i ini sama dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Sama dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Gitu je lah. Tapi kita tak pakai lah mazhab Hanafi Maliki. Kita pakai Imam Rafi'i. Pandangan Imam Rafi'i. Ingat gua ni orang kali. Dah kalau muka tu aurah, buka muka haram lah. Sebab kita buka aurah. Dah. Hak warang, hak lepas daripada semua pandangan. Tak, bukan kelek-kelek dua utai mata. Mata pun aurah, mata pun tak boleh buka. Nak celek guna apanya? Jalanlah langgar tiang pun. Orang pakai purdah suka pula dah. Orang pakai purdah, dia tutup habis, dekat mata dia tu nipi. Tengok kan dia berjalan tu, kan dia langgar tiang. Dia di situ nipi, dia boleh nampak. Dah tu pandangan Imam Nawawi. Ni pandangan hak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dah comel. Ada apa-apa. Ada apa-apa. Jadi maknanya kita pakai tu bukan pandangan muktamad, pandangan Imam Rafi'i. Pandangan tu sama dengan Hanafi Maliki. Tapi dalam kitab kita tengok molek ni, maka iaitu sekalian badan, tidak ada pengecualian muka dan tangan. Perempuan merdeka yang ada pengecualian muka dan tangan adalah jika dalam solat. Barulah ada pengecualian muka dan tangan. Cuba tengok orang Mekah, orang Pakistan, apa semua tu. Tapi kalau orang Mekah, dia memanglah di mazhab Hanbali, muka aurah. Orang Pakistan di mazhab Hanafi, tapi kenapa ditutup walaupun bukan aurah? Kerana fitnah. Kerana fitnah. Itu mazhab Hanafi. Gua ni. Cik katanya hakikat dah kena berhenti dok ni siang kita selagi tu. Jadi kita syahdang ni kita baca semula hak syarat sah sembahyang, mengetahui akan kaifiah sembahyang. Wallahu a'lam.
Ha? Salam tak apa. Salam tak apa. Sesama perempuan tak apa. Cuma perempuan Islam dengan perempuan kafir ni aurah sahaja yang berbeza. Kita cerita aurah tu bab aurah. Kalau macam suara, suara bukan aurah. Dia suara perempuan bukan aurah. Itu jumhur kebanyakan ulama, suara perempuan bukan aurah. Faham tak? Suara perempuan bukan aurah sebab sahabiyah, sahabat-sahabat perempuan ada masalah. Sahabat perempuan tanya direct kepada Nabi, bukan melalui isteri-isteri Nabi. Bukan. Nabi tanya, sahabiyah, sahabat perempuan tanya terus kepada Nabi soalan. Kalau suara aurah, nescaya sahabat perempuan akan menengahi dengan isteri-isteri Nabi SAW untuk bertanya soalan. Tapi sahabat perempuan tanya terus dengan Nabi. Ini dalil jumhur kebanyakan ulama, suara perempuan di hadapan lelaki ajnabi bukan aurah. Tetapi perempuan diharamkan melunakkan suara, memanjakan suara di hadapan lelaki ajnabi. Diharamkan melunakkan suara, memanjakan suara di hadapan lelaki ajnabi. Walaupun melunakkan suara itu bitilawatil Quran, walaupun dengan membaca Al-Quran, tak boleh. Ini satu pandangan lah, tapi itu dikhilaf ulama, tak apalah. Tapi sebab tu kena faham oleh ada orang salah faham. Kenapa musabaqah Al-Quran tak boleh, dia kata. Tu ustazah duk mengajar sekolah tu, pelajar lelaki besar-besar belaka tu mengajar suara bukan aurah. Adapun melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi tu tak boleh, walaupun melunakkan suara dengan membaca Al-Quran. Samalah nasyid-nasyid pun. Adapun kalau dibaca Quran macam perempuan hafizah tu, dia baca je kan, temuduga kan, hafal Quran kan, dia pun baca, dia pun pap sambung. Penemuduga baca ayat separuh, dia pun pap disambung. Tu dah apa? Tu dia bukan melunakkan suara, bukan melagukan suara. Musabaqah tak boleh. Ini pada satu pandangan. Faham tak? Tapi orang salah faham. Dia kata, kalau musabaqah tak boleh ngaji Quran, lepas tu ustazah sekolah tak boleh ngajar suara aurah. Siapa kata suara aurah? Orang tak kata suara aurah. Tu dia kata perempuan duk ceramah tu, tak ada masalah. Suara bukan aurah. Lepas tu apa tak boleh tanding Quran? Melunakkan suara, menyedapkan suara tu tak boleh walaupun dengan membaca Al-Quran. Ini pada satu pandangan lah. Ini semua benda khilaf. Terpulang lah. Tapi orang ni tak faham. Kenapa dakwi perempuan masuk musabaqah Quran? Dia salah faham. Sebab ada orang perempuan, ustazah sendiri yang tak faham sini. Dia mengajar, dia tak mau pakai speaker. Sebab dia kata nanti suara dia orang lelaki dengar. Aurah dia kata. Ni tak reti dia panggil. Yang peliknya, pada satu pagi, kelasnya ditangguhkan kerana nak berzanji. Orang perempuan boleh berzanji kan. Dia pun tangguhkan kelas di ustazah ni. Dia pun berzanji buat lagu. Dia pasang speaker pula. Tak ni. Masa dia mengajar, cadangan supaya pasang speaker, tak boleh dia kata. Suara perempuan di hadapan lelaki ajnabi tak boleh. Suara bukan aurah. Tiba-tiba tangguh kelas, buat majlis berzanji, baca ayat berzanji dengan buat lagu, pasang speaker kuat-kuat suti kapun dengar.
Panggil apa ni? Balikku. Mana balikku? Hak bukan aurah, dia tak mau pasang speaker. Hak tidak boleh kerana melagukan, dia pasang speaker. Ni balikku sungguh lah. Ke ni? Tak apalah. Cik nak baca 10 minit apa dah. Dahlah berjanji-berjanjilah. Sebab tu ada orang tanya, kita pergi rumah orang, kadang-kadang baca Yasin rumah orang. Ingat baik, dalam rumah tu ada tak lelaki ajnabi? Ke tuan rumah dia perambak turun belah Kedah? Tok lelaki dia, anak jatang dia turun belah Kedah ke? Dah. Jangan awak lagu-lagu pula luar tu. Itu pakar pandangan yang tidak boleh melagukan suara di hadapan lelaki ajnabi. Tapi seeloknya kita jagalah. Kita baca Quran biasa sudahlah. Tapi tak sedap lah dia mengetukang lagu. Mana ni? Kena jagalah bab hukum. Dia macam tak boleh tu, macam hak kedai pelayang tu lah. Dia mari tanya nak air tu, dia tanya dengan manja. Abang apa tu? Den lepeng orang panggil. Itu tak boleh lah. Kalau dia mari tanya nak minum apa? Nak makan apa? Tak apa lagi tu. Ni mari buat manja je. Tu tak boleh. Dah faham lah orang perempuan tu kan. Apa nak tanya manja-manjanya. Tapi nak tarikan, dia cari orang muda-muda buat dene gitu. Nak tanya air, dia siap duduk kat kursi yang sama, duduk tepi tanya air. Manja macam tu. Tu kerek laginya. Memanjakan suara di hadapan Nabi tak boleh. Suara bukan aurah. Ni muka surat 10. Muka surat 10 baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allah Ta'ala telah memuji orang yang dapat menahan marahnya, sebagaimana firman dalam Al-Quran, wal qaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Artinya orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafi kesalahan orang. Ini golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dapat menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang. Jadi dua-dua ni payah belakalah ni. Nak menahan kemarahan, kemudian nak memaafi kesalahan orang. Ni golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana marah al-ghadab adalah di antara sifat yang dicela pada syarak, yang mana daripada marah ni menyebabkan maksiat pada anggota zahir, mana timbul memaki, timbul dendam, timbul dengki, timbul sampai ke pukul orang. Itu mari daripada sifat marah. Sifat marah, sifat yang dicela pada syarak. Tetapi berkaitan dengan sifat marah ni, terkadang kita kena ada sifat marah ni. Kena ada sifat marah. Kalau tak ada sifat marah, orang mempermain-mainkan agama kita, kita relax je. Tambah gitu. Ada ketika kita kena marah. Nabi SAW ada ketika merah muka Nabi SAW. Ada ketika Nabi sampai ke berpaling muka daripada sahabat. Nabi marah tu. Nabi SAW mudah memaafkan.
Orang menyakiti Nabi, Nabi tidak marah, Nabi mudah memaafkan, dan Nabi doa ni taufik hidayah kepada orang yang menyakiti tubuh badan Nabi. Tetapi orang yang menyakiti agama yang Nabi bawa, itu lain. Faham tak ni? Nabi, orang menyakiti diri Nabi, macam-macam lah kau kafir buat kepada Nabi SAW. Nabi tidak marah, Nabi memaafkan, Nabi doa taufik hidayah kepada mereka. Tetapi jangan mempermain sentuh berkaitan dengan agama. Lepas tu kadang-kadang setengah orang fitnah dia apa-apa, dia relax je. Fitnah peribadi diri, dia relax je. Tapi jangan mempermainkan agama. Tak ada ni. Bab agama tak ada maaf. Dia menyakiti, memfitnah peribadi, tutup ni kadang-kadang dia relax je. Dia tak kata apa pun. Macam-macam kata pun dia relax je. Tak ada kata apa pun. Tapi yang konsep agama. Konsep agama berapilah jawapan dia. Tapi kata ke dia macam-macam, dia senyum je. Ada ni. Kata ke Tok Guru macam-macam, tuan diri senyum sahaja. Jawapannya apa? Kita sama-sama mati nanti. Itu je jawapan. Orang yang fitnah, orang yang macam-macam, mati. Orang jadi fitnah pun, mati. Tak ada masalah tu. Sama-sama mati. Itu kalau menyakiti diri. Tapi kalau mempermainkan agama, maka mereka sensitif. Tidak akan berdiam diri. Kena ada sifat marah seumpama tu. Sebab itulah dalam kitab Penuh Bagi Hati, dia umpamakan sifat marah ni dengan anjing pemburuan. Faham tak? Anjing pemburuan ni makna apa? Anjing yang telah dilatih. Faham tak? Anjing yang telah dilatih. Bila suruh terkam, dia terkam. Bila suruh duduk diam, dia duduk diam. Marah gitu juga. Ada ketika kena marah, dia marah. Ada ketika dia tenang, dia tenang. Dia gitu je. Nak seumpama tu. Ada. Sebab tu dalam situasi pun kita tengok pada hikmah. Sebab itulah kiri kanan Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu tengok hikmah pula. Sayyidina Abu Bakar ditenang. Faham tak? Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya pancung ya Rasulullah. Tapi ingat baik, 18 ayat turun membenarkan tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada ketika Nabi kata sabar. Tapi 18 ayat turun membenarkan hak tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada ni. Macam sekarang lah. Baik je. Orang kafir macam-macam sekarang. Ini bukan isu terpencil. Orang kafir mempermainkan agama sudah lama dalam FB. Lama pun dalam 7-8 bulan ni lah. Dia pemain mudah-mudah je dalam FB. Orang kafir. Sekarang ni barulah dia highlightkan. Bukan baru sekarang ni. Tapi mari mana tu? Siapa yang asuh mereka? Yang terpendam, kenapa sekarang berani diserlahkan? Faham tak ni? Yang kena tangkap tu bukan budak-budak umur 60, dia pandai warga emas. Lahirnya di Malaysia. Jadi kenapa jadi berani seumpama? Mari mana keberanian tu? Perkara ni takkan timbul tiba-tiba, melainkan sudah bagi kumpulan-kumpulan seumpama ni, dia punya bapak-bapak atas ada bagi peringatan daripada pengikut-pengikut mereka supaya jangan sentuh berkaitan dengan agama Islam. Jangan sentuh. Tak ada. Orang Islam pula yang tukang hak nak tolong bela pula. Jangan orang sudah ditangkap, sudah didakwa, kenapa masih lagi nak menunjuk perasaan? Kita mesti menunjuk kemarahan. Dah sudah ditangkap itu satu segi. Sudah ditangkap, sudah didakwa itu satu segi. Kita orang Islam tidak boleh menunjuk kemarahan bila agama kita dipermain seumpama tu. Nabi kita dipermain seumpama tu. Orang Islam tak boleh tunjuk perasaan. Faham tak? Setakat dulu, setakat hok duduk menerak tepi jalan tu tunjuk perasaan apa tu? Harga minyak. Siapa ke tidur tepi jalan. Sekarang ni duduk atas, bila orang nak
nak menzahirkan kemarahan kerana hina agama hingga Nabi, jangan, dia kata, sudah ambil tindakan dah. Walaha ambil tindakan satu perkara, kita menzahirkan kemarahan kekuatan kita satu perkara. Kena ingat baik. Faham tak? Sekarang ni kenapa raja-raja bunyi? Raja-raja bunyi sekarang. Raja bunyi buat apa lagi kalau kita nak tanya dia? Sebab polis sudah ambil tindakan, sudah tangkap, sudah dakwa. Kenapa raja nak bunyi? Kena bunyi. Tambahan pula sekarang, kenapa cepat tangkap dan cepat dakwa? Sebab timbalan Ketua Polis Negara sendiri mengatakan bahawa kes agama ni akan direct kepada Bukit Aman yang akan memantau Ketua Polis Negara dan timbalan. Ada unit khas di Bukit Aman sekarang ni. Kenapa tubuh unit khas? Kerana Ketua Polis Timbalan Ketua Polis Negara kata kerana tindak balas pihak tertentu. Tindak balas ni menyebabkan disegera. Kalau orang masing-masingnya, maka biasalah polis akan ikut dia punya step gitulah. Ginilah kadang-kadang. Ni contoh kita tak kata siapa. Contoh, kalau tergejabat, dia akan situ, lepas tu situ, lepas tu situ. Lelah kita orang tua ni, nak boleh selesai. Kita ngamuk sekali, tiba-tiba selesai. Faham tak ni? Faham ni kan kadang-kadang kan kita gejabat kan, ramai tapi duk bersembang, duk apa semua ni kan, lambat buat kerja. Jadi kita ni macam bola, situ sini, ngamuk sekali, siap dah. Faham tak ni? Dia kena menekan. Sebab itulah polis kata kenapa disiasat segera, kenapa didakwa segera, kerana tindak balas pihak tertentu dibimbangi memburukkan. Ni orang Islam tunjuk perasaan menyebabkan segera. Orang tunjuk perasaan, dia kata ada pertinggan. Dah kamulah sepatutnya. Dah dulu kamu sampai ke setakat harga minyak pun menerak tidur tepi jalan. Terus sekarang ni orang tunjuk perasaan kerana agama. Ambil tindakan satu ki banyak. Ki banyak. Kalau buka FB main-main je agama Islam kita kena. Ada ni. Tapi mereka berkenan tak ada. Dia malah kena marah lah. Ini bab agama kita. Bab agama kena marah. Kita perlu kepada sifat marah tu. Tapi marah yang terkawal. Kalau tak ada sifat marah, macam mana kita nak cegah benda mungkar? Jadi kenapa kita cegah benda mungkar? Ni, hati kita marah ni. Sebab dia buat benda Tuhan larang. Tapi kalau hati kita baik, tak apalah. Tak ada sifat marah, baik je. Anak tak bertutup kepala pun dia gendong. Ayah gendong. Ayah pakai kopiah. Ayah pakai kopiah. Anak belakang tu tak akan tudung kepala. Kalau pakai tudung kepala pun pakai baju lengan sekerak, pakai luar ketat. Ayah ni apa? Tak apalah mek. Tu. Tu Haji Nafas ni ni. Ada. Tapi orang kata baiknya ayah dia. Nak baik gitu. Kena ada sifat marah, kena sensitif. Apa ni? Aurah kepala tutup, tapi pakai lengan sekerak, tangan terbuka, pakai ketat. Ni haram ni. Tak boleh ni. Dia kena ada sifat marah. Ada ni. Ada ketika mana sifat marah ni perlu. Tapi marah yang dikawal. Jadi terutama sekali hak berkaitan dengan agama. Kena sensitif. Memang tindakan, memang ambil tindakan. Tetapi untuk peringatan kepada hak biadab-biadab yang lain. Orang Islam tidak akan berdiam diri. Hak takak, hak dakwa tu cerita lain. Tak. Tiba orang Islam dia kata, tak payahlah, dah takat dah. Jadi keingan je jadi. Dakwa satu segi. Kita menunjukkan kemarahan kita satu segi. Itu kan. Siap iluki gambar apa semua. Ni mari mana keberanian ni, mari mana?
Orang kafir berkenaan tak ada bunyi pun peringat kepada pengikut-pengikut mereka jangan sesekali. Tak ada. Orang Islam pula nak buat pelembut, kena sabar. Jangan ni. Ni supaya tenang. Kalau kena ke agama, kena ke Nabi, tenang. Sudah didakwa, so tenang. Sebab sudah didakwa. Dia kira orang Melayu je ni. Kalau di negara-negara lain tak ada negara lain buat main gitu agama. Tapi orang berani dia, orang kafir dia berani kerana orang Islam sendiri. Itu je sebenarnya. Macam mana orang kafir berani, mereka minoriti, duduk di tempat negara orang Islam, lahir di bawah negara orang Islam, mereka dapat hidup di tempat kita aman damai, mereka mari di tempat yang miskin. Mereka mari dulu macam mana? Boleh duduk aman damai. Baiknya orang Islam ni. Baiknya orang Islam ni. Lepas tu, kenapa jadi dia buat biadab seumpama tu? Mari mana keberanian semangat seumpama tu? Orang Islam sendiri yang membuka jalan jadi perkara seumpama ni. Marah kena ada. Sensitif kena ada. Memang sesuatu guru hina diri dia, kata ke dia senyum je. Tapi jangan kata ke agama. Jangan kata ke agama. Nabi SAW macam-macam orang buat ke Nabi. Nabi maaf, Nabi doa. Tapi jangan mudah-mudah berkait dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ada sifat marah. Hak kawal marah ni marah yang tu kena kawal lah. Ada tahap-tahap dia. Sabda Nabi SAW, man qazama ghaiza walau sya'a an yamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah amnan wa imana. Artinya sesiapa yang menahan marahnya, yang mana jika ia mahu bertindak, ia boleh bertindak. Nescaya dipenuhi Allah hatinya dengan keamanan dan keimanan pada kiamat. Dia boleh bertindak. Ni kita marah tapi tak berani. Tak jadi tu. Ada. Kita marah. Tapi kenapa boleh tahan marah? Dia besar tak padang nak lawan. Ni dak ni. Dia boleh tahan marah, yang mana jika dia mahu bertindak, dia boleh bertindak. Allah kecek je budak ni sekali letak teranding ni. Tapi dia tahan marah. Ni ada kelebihan. Kita ni kadang-kadang tahan marah kerana dak makan cekok. Nak makan cekok tengok tu orang. Kita pun lari. Bagus dianya lari. Larilah tak boleh lawan. Cuba boleh lawan. Dak saja budak ni. Nampak kecil dia kata. Memang budak tu kecil pun. Kalau budak tu besar nampak kecil orang ni. Dia tu nampak kecil je. Sebab kawan tu kecil. Cuba kawan tu besar. Nampak kawan tu besar. Dia pun lari. Sabar. Ni kadang-kadang kita menahan marah kerana kita tidak boleh bertindak. Hak lebihnya menahan marah, jika ia mahu bertindak, dia boleh bertindak. Allah Ta'ala akan penuhkan hatinya dengan keamanan dan keimanan pada hari kiamat. Mana orang yang boleh tahan marah ni tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, bakhil dan kasihkan harta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.